Okey, hai Assalamualaikum, saya Hadi Nabi, cikgu tanaman anda. Hari ini kita nak membincangkan tentang tunas air. Sama ada kita perlu buang tunas air ataupun kita tak perlu buang tunas air. Benda ni dah jadi perdebatan banyak tahun dah. Ada juga yang share kalau kita tanam cili besar kita kena buang tunas air, dan kalau kita tanam cili padi kita tak payah buang tunas air untuk bagi buah dia banyak lagi. Kat sini kita akan bincangkan mana satu lagi bagus. Untuk pembuangan tunas air ni pula, dia sebenarnya subjektif. Kita boleh simpan tunas air ataupun kita boleh buang tunas air. Sekarang saya nak tunjuk dekat korang apa tu tunas air. Saya duduk cerita tunas air daripada tadi kan. Sekarang saya nak tunjuk apa tu tunas air. Dekat celah daun ni lah tunas air. Okey, saya patahkan, nampak? Itu tunas air. Yang ni. Dekat celah daun, dia bukan daun. Okey, dia tunas. Dia macam pokok juga. Nampak? Ni kita akan buang juga bawah ni. Nampak? Bila kita dah start buang, ini ialah tunas. Okey, kita akan buang tunas dengan daun-daun kecil ni lah. Okey, nampak ni. Okey, tunas yang cantik kita buang ialah saiz ni. Macam pokok ni dia dah terlambat sikit lah. Buang. Okey, nampak? Kita buang tunas ni. Bila kita start buang tunas ni, baja kita akan terus pergi dekat pucuk atas ni. Dia akan pergi dekat pucuk atas ni, barulah dia akan buka kanopi yang cantik. Kalau kita tak buang, tunas ni akan duduk sekali. Dia akan naik sekali sama tinggi dengan pucuk ni, barulah dia akan kembang. So pokok kita akan lebih rendang. Dia akan lebih rendah. Tapi kalau kita buang tunas air ni, pokok kita akan lebih tinggi lah. Dan pengudaraan pun cantik, senang untuk kita meracun. Tak adalah kita sembuh racun tak kena pada pokok, tak kena pada serangga. Yang ni pengudaraan ni penting. Saya lebih suka buang tunas air sebab kawalan serangga kita akan jadi lebih mudah. Yang tu yang pertama lah. Maksudnya bila kita racun tu, senang kita nak racun bawah-bawah daun. So pokok kita tak jadi sarang serangga lah. Dan pengudaraan pokok kita pun cantik. Kat situ barulah senang dia nak buat pendebungaan ke apa. Dia lebih banyak benefit dia lah. Selain pada tu, buah kita pun lebih besar. Andai katalah untuk cili bara, kalau korang nak simpan tunas air tu tak ada masalah. Korang kena pilih tunas air mana korang nak simpan. Macam mana nak pilih tu korang tengok. Tunas air yang paling besar yang korang akan simpan. Bagi contoh macam ni, tunas air ni tinggi kan. Okey, tunas air ni. Yang ni, tunas air ni pendek. Yang ni. Okey, tunas air yang pendek macam ni, kita buang. Macam ni pun kita buang. Ini kita tak perlukan. Kita hanya simpan tunas air yang besar je. Okey, ni besar. Okey, ni besar. Ni kita buang, dia kecil. Okey, nampak? Ni pun kecil, consider kecil. Okey, yang ni besar. Nampak? Ni simpan. Yang ni simpan. Yang ni simpan. Ni simpan. Yang ni kita buang. Yang kecil ni. Nampak? Macam ni kita buang. Okey, kita akan simpan yang besar je. Tapi biasanya saya akan buang daun bawah ni lah, sebab saya nampak semak. So, saya akan buang daun bawah dia. Ini cara dia. Andai kata kalau kita nak simpan tunas air, macam tu kaedah dia. Biasa untuk cili bara lah kita akan simpan tunas air, ataupun cili kulai 568 ke, kita akan simpan tunas air dia. Kalau kita buang tunas air kita terlalu lambat, nanti luka dekat pokok tu dia besar. So better kita buang waktu tunas air tu kecil lagi. Tapi jangan terlalu kecil, sebab kalau kecil sangat pula nanti dia cepat pula tumbuh yang baru. Dia sedang saiz ni je. Sedang saiz ni saya dah buang dah. Nampak saiz ni? Dia kecil je. Jangan tunggu sampai tunas air kita dah besar macam ni. So luka dia akan besar lah nanti. Untuk aktiviti pembuangan tunas air ni saya akan buat waktu pagi. Sebab apa? Sebab saya nak biar luka-luka dekat pokok tu dia cepat kering. Kalau saya buat waktu petang, dia akan membawa ke malam. So dia punya luka tu tak sempat kering lagi. Jom saya tunjuk macam mana nak tengok dia punya luka tu. Kalau kita buang tunas air ni waktu petang, nampak pokok kita akan luka. Luka ni yang kita tak nak bawa sampai ke malam. Nanti banyak masalah ni nanti. Biasa kalau lembab ni dia akan mengakibatkan banyak masalah lah. Boleh kena kulat ke, serangga suka ke. Dia suka bau pokok kita tengah sakit. Pokok kita ni akan mengeluarkan hormon-hormon yang mengatakan dia ni sakit. Jadi kesimpulan yang boleh saya simpulkan dekat sini ialah, kalau kita buang tunas air tu, pokok kita akan lebih banyak pengudaraan. Kita nak meracun pun lagi senang. Dan buah yang kita jaga tu lebih besar. Tapi andai kata kalau kita tanam cili padi,
buah dia pun tak besar mana, sedang besar itu je. Jadinya korang boleh simpan tunas air tu, tak ada masalah. Cuma jangan simpan terlalu banyak sebab kita nak pastikan pengudaraan pokok kita tu cantik, dan bila kita racun tu terus kena pada serangga ataupun telur-telur serangga. Sama juga macam cili kulai 568, kita boleh simpan tunas air dia sebab buah dia kecil. So dia tak payah nak push buah besar-besar sangat macam cili 461. 461 ni buah dia besar. Buah yang first tu, buah pertama tu memang kita nak push bagi dia berat, bagi dia cantik sampai 30 gram ke atas. Untuk cili 461 ni. Tapi kalau macam 568 tu, dia buah dia memang ringan. Jadinya nak simpan tunas air atau tak simpan tunas air tu bergantung kepada tuan kebun. Kalau korang nak better dari kawalan serangga dia, nak mudah meracun, pengudaraan cantik, kulat susah kena, korang boleh buang tunas air. Tapi kalau korang nak lebihkan buah, korang boleh simpan tunas air, tak ada masalah. Ikut toke tu sendiri macam mana. Okey, itu je daripada saya. Simple je bab buang tunas air ni. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan like, share dan subscribe saya punya video ni. Okey, Assalamualaikum.